Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua anak-anak pelajar? Cikgu harap anak sihat dan bersemangat untuk belajar matematik hari ini. Okay, hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 1, bab 10, perimeter dan luas. Okey, untuk yang pertama kita akan belajar tentang perimeter dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan perimeter? Perimeter ialah hasil tambah seluruh sisi luar bentuk ataupun objek lah. Hasil tambah seluruh sisi luar. Bermakna sisi yang di dalam ini kita tidak kira lah. Ada garis-garis kat dalam kita tak kira. Cikgu rasa anak-anak pelajar semua tidak ada masalah untuk menyelesaikan soalan perimeter sebab bentuk ini telah anda pelajar masa sekolah rendah dahulu. Mari cikgu tunjuk soalan nombor 1. Macam mana kita nak selesai? Yang pertama, kita kena pastikan setiap garis yang ada dalam bentuk yang diberi mesti ada ukuran dia lah. Kalau tidak ada ukuran, kita kena tengok, kena cari apakah ukuran dia. Contoh daripada soalan 1 ni kita tahu bahawa garis ni ada 2 tanda, bermakna ukuran dia sama dengan 8 cm lah. So sini 8 cm dan sini juga akan jadi 8 cm. Jadi perimeter dia, perimeter sama dengan 5 tambah 4 tambah 7 tambah 8 darab dengan 3. Sebab 8 ni 3 kali lah. Tambah 6. Tambah 6. Jadi anda akan dapat 46 cm. Ini untuk perimeter dia, 46 cm. Soalan yang berikutnya, soalan yang kedua, kita tengok. Pun senang saja. Tanda 2 di sini menunjukkan bahawa yang sini juga akan jadi 4 cm lah. Sini 4 cm, yang ini pun 4 cm. Garis di dalam ni kita tak perlu kira. Jadi perimeter untuk soalan nombor 2 ialah perimeter sama dengan 4 dengan 4 darab dengan 3 kali 4 darab 3. Maksudnya 3 ni ada 4 kali lah. 1 2 1 4 darab 3. 1 2 3, 4 ni 3 kali. 1 2 3. 4 darab 3. Tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 3 darab dengan 2. Sebab 3 ni ada 2 kali. 1 2. Jadi awak akan dapat 38 cm. Perimeter untuk soalan nombor 2 ialah 38 cm. Soalan yang ketiga pula. 5. Kat sini ada 5. 5 cm bermakna garis ini juga 5 cm. Jadi kita boleh tahu garis yang di sebelah dia. Kalau sini garis panjang ini adalah 8 cm, bermakna kita akan tolak dengan 5 cm, kita akan dapat 3 cm di sini. Sini 3 cm, jadi kat tepi ni pun juga akan jadi 3 cm. Mana-mana yang garis 1 ni adalah 3 cm lah. 3 cm, 3 cm, yang ni pun 3 cm. Yang dalam ni tak perlu sebab kita tak kira garis di dalam. Yang ini ada tanda 3, bermakna dia 3.5 cm. Dah dapat semua ukuran, jadi kita boleh kira perimeter dia. So perimeter sama dengan 3 darab dengan 5. Kenapa 3 tu darab dengan 5? Kita kira 1 2 3 4 5. So 3 darab 5. Tambah 5 darab dengan 2. 5 darab dengan 2 sebab kita ada sini 5
Sini 5. So 5 darab 2. Okey, tambah. Okey, 2 darab dengan 3.5. Okey, kita ada sini 3.5 jadi 3.5. Okey, kita selesaikan. Kita akan dapat 32 cm. Okey, next soalan. Tengok yang ni pula. Okey, kita ada kat sini 6 cm. Garis panjang dia adalah 12. Bermakna 6 tolak 12 kita akan ada baki lagi 6 lah. Okey, kita ada baki lagi 6. Okey, kemudian kita ada garis di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita bahagi 2. 6 ni bahagi 2. Kita akan dapat 3 lah. Bermakna garis tanda 1 ni 3 cm lah. Okey, ni 3 cm semua. Okey, 3 cm, 3 cm. Okey, ini 3 cm, ini juga 3 cm. Okey, garis tanda 2 ini adalah 4 cm. Okey, boleh dah dapat semua tanda-tanda ini. Kita boleh tulis perimeter dia. Kita boleh kira perimeter dia. Perimeter sama dengan 3 darab dengan 8. Okey, kenapa 8? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 8 satu lagi kat sini. Okey, 8. Okey, 3 darab 8. Okey, tambah 2 darab dengan 4. Okey, ada 2. 4 kali 2. Okey, kemudian tambah dengan 6 yang bawah ni. Tambah dengan 6. So, kita akan dapat 38 cm. Okey, untuk soalan perimeter ni sangat senang. Cuma kita perlu berhati-hati supaya kita tak tertinggal mana-mana satu ukuran lah. Okey, untuk mengelakkan kita tertinggal, semasa awak tulis awak boleh tick lah. Contoh soalan satu tadi 5 cm awak tick. Okey, awak dah buat 5 awak tick. Awak buat 4 awak tick. Awak buat 7 awak tick. Awak buat 8. Okey, 8 tengok ada 8, 3 kali awak tick lah. Bila awak tick macam ni, jadi kita akan pastikan tidak ada yang tertinggal. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, ini soalan dalam bentuk penyelesaian masalah. Okey, Rajah di bawah menunjukkan tanah Encik Hamid. Dia ingin memasang pagar di sekeliling kawasan tanahnya. Harga kos pemasangan pagar ialah RM38 untuk semeter. Okey, dia suruh kira jumlah kos pemasangan pagar itu. Jadi apa nak buat ialah yang pertama kita kena tahu dulu perimeter ukuran tanah Encik Hamid. Okey, kita tengok ada tak ukuran yang garis yang tidak ada ukuran. Okey, yang kat sini bermakna sini ada 2 tanda. Jadi kalau 2 tanda sini adalah 12 cm. Okey, sini adalah 12 cm. Jadi kita tambahkan semua sekali. Okey, kita akan tambahkan semua sekali. 16, yang ni 16 tambah 8. Okey, kemudian tambah 8 lagi dekat sini, 8 lagi meter. Okey, 8, 12 tambah 28 tambah 4 yang kat atas ni, 4 tambah 12 tambah 20. So kita akan dapat 108 meter. Okey, ni bukan cm ni, ni meter sini. Okey, 108 meter. Okey, yang ni pun 8 meter. Okey, 108 meter semua sekali sebab ukuran dia dalam meter. Okey. Okey, 108 meter. Jadi dia kata harga kos pemasangan pagar ialah RM38 semeter. Jadi 108 meter darab dengan RM38. Jadi kita akan dapat RM4,104. Okey, mudah sahaja. Okey. Saya nak ingatkan anda, pastikan ukuran dia dalam unit yang sama lah. Macam tadi saya telah salah kan, saya kata dia sentimeter. Okey, awak tengoklah baik-baik ni dalam meter. Jadi bermakna ni 12 meter. Yang ini adalah 8 meter. Okey, ukuran dia kena sama. Okey, next. Okey, Rajah di bawah menunjukkan sebuah kawasan taman bunga. Ni sebuah kawasan taman bunga. Okey, Majlis Pembandaran ingin menanam pokok di sekeliling taman itu. Kos untuk menanam pokok bunga ialah RM35 bagi setiap meter. Hitung jumlah kos yang perlu dikeluarkan oleh Majlis Pembandaran itu. Apa nak buat? Kita kena cari perimeter dulu. Perimeter. Okey, perimeter dia. Okey, yang ni tanda ni 28 meter. Jadi kita ada 20
tambah 40 tambah 28 darab dengan 2 tambah 44. Okey, jadi kita akan dapat 160 meter. Okey, untuk perimeter keliling taman itu ialah 160 meter. Jadi untuk kos, nak kira kos dia kata RM35 bagi setiap meter. Jadi kos dia ialah 160 darab RM35. Jadi saya akan dapat 5,000 RM, RM5,600 untuk kos menanam pokok bunga bagi taman tersebut. Okey, senang je kan? Untuk menyelesaikan soalan bermasalah ini, kita kena faham soalan. Okey, next. Soalan yang berikutnya. Okey, 10.2 luas segitiga. Kita akan tengok hari ni luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Okey, pertama kita kena tahu rumus dia dulu. Okey, untuk luas segitiga. Okey, ini adalah rumus untuk luas segitiga. Jadi kita kena hafallah rumus ini. Okey, masa sekolah rendah juga telah hafal rumus ini. Segitiga sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. So ni tapak dia, ni tinggi dia. Okey, kalau segitiga yang macam ni, okey, tinggi dia duduk di dalam ni. Okey. Jangan ambil ukuran kat luar ni, salah. Okey. Yang ini pun sama, jangan ambil ukuran. Okey. Ukuran ni. Okey, ni adalah ukuran untuk tinggi dia. Yang ni tak boleh guna untuk tinggi. Okey, kita tengok. 1/2 darab tapak darab tinggi sama dengan 15 cm. Okey, yang ni pula. Luas dia ialah 1/2. Nanti awak tulislah luas sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi, awak akan dapat, tekan je kalkulator anda akan dapat 42 cm persegi. Tanda cm kuasa 2 tu adalah cm persegi. Okey, yang kedua, luas sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi 10 darab 16. Awak akan dapat 80 cm persegi. Jangan lupa tulis unit dia. Okey, next. Okey, yang ini pun sama. Okey, tengok 1/2 darab tapak dia 3, tinggi dia 6 di sini. Okey, so akan dapat 9 cm persegi. Kita tengok yang nombor 3, soalan 3, luas sama dengan 1/2 darab 5 darab 8. Okey, jadi awak akan dapat 20 cm persegi. Okey, soalan nombor 4, luas sama dengan 1/2 darab, okey, tapak dia adalah 4. Okey, 4 darab 7. Okey, luas dia adalah 14 cm persegi. Okey, senang je kan? Guna rumus yang sama je. Okey, yang ni pula. 1/2 darab, okey, luas, jangan lupa tulislah luas sama dengan 1/2 darab tapak dia adalah 12, tinggi dia adalah 4. Jadi awak akan dapat 24 cm persegi. Okey, last sekali untuk soalan yang ke-6 ini. Okey, luas sama dengan 1/2 darab tapak dia 5, darab tinggi dia 12. Jadi anda akan dapat 30 cm persegi. Okey, soalan ni senang saja. Yang penting tahu rumus. Okey, yang penting tahu rumus. Okey, kalau boleh tulislah rumus dia. Okey, sebelum jawab soalan tulis rumus dia. Luas segitiga ni, okey, tulis luas. Okey, luas segitiga. Okey, sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, tulis rumus dia. Bila awak tulis rumus setiap kali awak jawab soalan, awak akan ingat. Okey, next. Okey, ini soalan penyelesaian masalah lah. Okey, sekarang dia dah bagi luas. Okey.
So kita kena tapak dia dah bagi. Cuma kita perlu cari tinggi. Okey, apa nak buat? Saya cadangkan dekat anda supaya anda tulis rumus. Tulis rumus dulu. Luas segi 3 sama dengan 1/2 darab tapak darab dengan tinggi. Tinggi. Jadi luas segi 3, luas dah tahu 238 sama dengan rumus, ikut rumus 1/2 darab tapak dia 17. Tinggi dia X. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita akan bawa 1/2 pergi seberang sini. Bermakna 238 darab 2. Kenapa darab 2? Sebab ini operasi dia bahagi. 1/2 ni bahagi kan. 2 ni bahagi. Bila bawa seberang sini akan jadi darab. Salin balik sama dengan 17 darab X. Selesaikan satu-satu dulu. Kalau kita tak berapa mahir, kita selesaikan satu-satu. Kita buat 238 darab dengan 2. So kita akan dapat 476 sama dengan 17 darab X. Jadi sekarang ni apa nak buat? 17 ni kita bawa seberang sini pula. Sini operasi dia darab. Bila bawa sini dia akan jadi bahagi. 476 bahagi dengan 17 sama dengan X. Tekan kalkulator. 476 bahagi dengan 17. Awak akan dapat X 28 sama dengan X. Jadi X ni adalah 28. X dengan 28 cm. 28 cm. Sebab dia punya ukuran dia dalam cm lah. X sama dengan 28. Soalan yang berikutnya. Saya harap awak faham lah. Sekarang soalan senang saja. Cuma sekarang dia bagi luas. Masukkan dalam rumus. Kita akan masukkan dalam rumus yang ini. Ni rumus dia. Masukkan. Ikut je rumus ni. Luas segi 3. Jadi kita akan tulis luas segi 3 dulu lah. 187. Sama dengan ni 1/2. Ikut je dia punya rumus. Darab dengan tapak. Tapak kita tak tahu X. Jadi kita tulis je X. Darab dengan tinggi kita 17. Tengok apa nak buat. 1/2 ni kita akan selesaikan. Bawa seberang sini. Bermakna dia akan jadi darab lah. 187 darab dengan 2. Yang lain salin balik dulu. X darab dengan 17. Kita selesaikan satu-satu. Jangan selesaikan banyak-banyak, nanti awak pening. 187. 187. Tekan kalkulator saja. Darab dengan 2. Awak akan dapat 374. Sama dengan X darab dengan 17. Jadi sekarang ni 17 kita akan bawa seberang sini sebab kita nak dapatkan X. Jadi 374 bahagi dengan 17 sama dengan X. Jadi tekan kalkulator. 374 bahagi 17. Kita akan dapat 22 sama dengan X. Jadi X ni sama dengan 22 cm. Ini jawapan dia. Yang ini X sama dengan 28. Ini jawapan untuk soalan 1. Ini jawapan untuk soalan 2. Saya harap anak pelajar boleh buat. Next. Sekarang kita nak tengok untuk luas segi 4 selari pula. Rumus kita kena tahu. Rumus luas segi 4 selari ialah panjang darab tinggi. Panjang darab tinggi. Luas segi 4 selari ialah panjang darab tinggi. A darab dengan B. A darab dengan B. Senang saja. Kita tengok soalan. Luas sama dengan panjang darab dengan tinggi. 6 darab dengan 7. Dapat 42 cm persegi. So untuk soalan 1, luas sama dengan panjang dia 6 cm ni darab dengan 9 cm. Tak payah tulis lah cm ni. Cm ni tak payah susah nak tulis. Jadi 6 darab 9 je. So kita akan dapat 6 darab 9. Tekan je kalkulator. 54 cm kuasa 2. Cikgu kalau saya tulis macam ni. Luas sama dengan 9 darab 6. 54 cm kuasa 2 ni. Cm persegi. Cm persegi. 2 tu cm persegi.
Okey, sama juga. Ni jawapan ni dengan jawapan ni sama. So tak ada masalah. Cuma kedudukan dia saja yang berubah. Tak ada masalah Okey, berikutnya luas sama dengan 8 cm darab 9 cm. Awak akan dapat, okey, cm ni tak perlu tulis macam saya kata tadi, tak perlu tulis. So luas 8 darab 9, sorry 8 darab 9, 8 darab 13. Okey, 8 darab 13, ini 13 8 darab 13, awak akan dapat 104 cm persegi. Okey, 8 darab 13. Okey, next. Okey, sekarang luas segi 4 selari. Okey, panjang darab tinggi. Ini luas dia punya sama juga rumus tadi. Cuma ni soalan yang lain pula, soalan C. Okey. Kira luas sama dengan 6 darab 8. Okey, jadi awak tekan je kalkulator. 6 darab 8 akan dapat 48 cm persegi. Okey, jadi sini pula luas sama dengan 4 darab 9. Kita akan dapat 36 cm persegi. Okey. Ini soalan penyelesaian masalah lah. Cari nilai X bagi setiap segi 4 selari yang berikut. Sekarang dia bagi luas. Okey, dah bagi dah luas. So kita kena ingat macam mana nak cari segi 4 selari, dia punya rumus. Luas segi 4 selari sama dengan panjang darab dengan tinggi kan. Okey, jadi kita boleh selesaikanlah soalan ni. Luas, kita dah tahu luas dia 272. Okey, panjang dia adalah 17 darab dengan X. Okey, 17 darab X. Jadi kita selesaikan 272 bahagi dengan 17 sama dengan X. Kenapa bahagi? Sebab kat sini operasi didarab, sini bawa belah sini jadikan jadi bahagilah. Okey, jadi 272 bahagi 17. Tekan je kalkulator. 272 bahagi dengan 17, awak akan dapat 16 cm sama dengan X. Okey, unit kena tulis lah. Yang ni unit kena tulis. Untuk jawapan dia unit kena tulis. Okey, soalan yang kedua. Dia bagi dah luas. Luas 693 sama dengan panjang darab tinggi 22 darab dengan X. So 693 bahagi 22 sama dengan X. Okey, tekan je kalkulator. 693 bahagi 22. Jadi kita akan dapat 31.5 cm sama dengan X. Okey, 693 bahagi 22, tekan kalkulator. 31.5 cm. Okey, jawapan dia adalah 31.5 cm. Okey, sama dengan X lah. X ni adalah 31.5 cm. Okey, senang saja. Kalau kita tahu rumus, sangat senang untuk menyelesaikan soalan bab 10 ini. Okey, next. Okey, cari nilai X bagi setiap segi 4 selari yang berikut. Yang ini pun sama, dia telah bagi luas dia. Okey, dia bagi luas. So 377 sama dengan, okey, panjang darab tinggi 13 darab X. So 377 bahagi 13. Okey, sama dengan X. Jadi 29 cm persegi sama dengan X. Bukan 29 cm persegi, 29 cm sama dengan X. Okey, sebab nak cari tinggi dia kan. Okey, panjang dia, tinggi dia. Okey, tinggi ni panjang dia. Okey, 29 cm sama dengan X. Yang ni pula luas 420 sama dengan 28 darab dengan X. Okey, 420 bahagi 28 sama dengan X.
Okey, 420 bahagi 28, tekan je kalkulator, 15 cm sama dengan X. Okey, 15 cm sama dengan X. X tu adalah 15 cm lah. Okey, sebab X ni dalam cm. Okey. Okey, next. Okey, sekarang untuk lelayang pula. Okey, untuk soalan lelayang. Okey, rumus yang pertama adalah 1/2 darab A darab dengan B. Okey, rumus yang kedua ialah luas lelayang ni A darab dengan C. A darab dengan C. Okey, A darab dengan C sahaja. C kat sini. Okey, B dia daripada atasnya sampai bawah ni, kena tengok baik-baik. Okey, C dia hanya garis yang ini sahaja. Okey, yang ini dia bagi daripada atas sampai bawah. Bermakna kita akan guna rumus A lah. Ni rumus A, yang ni rumus B. Okey, jadi 1/2 darab A dia. A dia 19 darab dengan B dia 12. Okey, untuk luas lelayang ni. Jadi luas dia adalah 114 cm persegi. Okey, untuk soalan yang kedua, 1/2 darab 9 darab dengan 12. So, jawapan dia akan jadi 54 cm persegi. Okey, next. Soalan senang je. Okey, yang ini pula dia dah bagi yang dekat atas ni. Kita guna rumus B ni. Rumus yang ini. Kita guna rumus yang B ni. Okey, sebab dia bagi C. Yang ni dia bagi C yang atas ni. Jadi, luas dia terus sahaja darab sama dengan 2A dia 23 darab dengan 7. Okey, 23 darab dengan 7. Kita akan dapat 161 cm persegi. Unit jangan lupa tulislah. Okey, yang ini pula luas sama dengan luas sama dengan 11 darab dengan 13. Okey, saya akan dapat 143 cm persegi. Okey. Slide yang terakhir kan. Slide yang terakhir. Okey, yang ini telah dibagi. Dia dah bagi luas. Soalan dia bagi luas dah. Okey, kita masukkan dalam rumus untuk dapat dia punya tinggi dia lah. Okey. Jadi 1/2 okey, darab 12 darab dengan X. Dekat sini sama dengan 48. Okey, 48 ni telah dibagilah. Jadi, apa nak buat? 2 ni, 1/2 ni kita akan bawa seberang sini. Kita akan buat 48 darab dengan 2. Okey, sama dengan 12 darab dengan X. Okey, buat dulu 48 darab dengan 2. 48 darab 2, saya akan dapat 96. Okey, sini 96 sama dengan 12 darab X. Jadi 12 ni saya akan bawa seberang sini, dia akan jadi operasi dibahagi. 96 bahagi 12 sama dengan X. Okey, 96 bahagi 12. Jadi X, jadi saya punya X sama dengan 8 cm. Okey. Okey, tengok soalan yang kedua pula. Okey, dia bagi luas. Luas 207. Saya tulis dia balik luas 207. 1/2. Okey, darab 18 darab dengan X. Okey, seperti biasa 1/2 bawa seberang sini, dia akan jadi 207 darab dengan 2 sama dengan 18 darab dengan X. Kalau kita tak pandai, kita buat satu-satu. Kalau tak pandai, kita nak teliti, okey, supaya tak tersilap. 414 sama dengan 18 darab dengan X. Okey, jadi sekarang ni 414 bahagi 18 sama dengan X. 414 bahagi, okey, 414 bahagi 18, jadi sama dengan 23. X sama dengan 23 cm. Okey.
Saya suka bawa satu-satu supaya kita tidak tersalah. Okey, maksudnya satu-satu ni maksudnya kita bawa yang dulu. Okey, tapi ada yang pelajar yang lebih cekap, dia boleh buat macam ni, 207 darab 2 bahagi terus 18 sama dengan X. Ini lebih cepat lah. Okey, tekan je kalkulator je. Awak akan dapat jawapan sama, tapi berhati-hatilah. Okey, darab dengan 2 bahagi terus dengan 18. Awak akan dapat 23 juga cm sama dengan X. Okey. Anak-anak pelajar, saya lebih prefer awak buat cara ini supaya lebih cermat dan supaya lebih betul lah. Yang ni betul juga. Cuma saya takut awak tersalah. Okey. Kalau dah mahir, boleh guna cara dekat atas ni. Okey, next. Last soalan untuk yang F ni. Okey. Dia bagi lagi luas. Luas dia bagi. Cuma kali ni dia bagi yang ke atas ni kan. Okey. Ni bukan yang panjang ni. Jadi maksudnya kita guna rumus yang B. Okey, luas sama dengan A darab C je lah. Okey. Jadi luas dia bagi 102 sama dengan A awak 17 darab dengan X, tak tahu. Jadi 102 bahagi je dengan 17 sama dengan X. Okey. Jadi X awak sama dengan 6 cm. Okey, yang ini pula luas sama dengan A darab C. Okey. Jadi 180 sama dengan 20 darab dengan X. Okey. Jadi 180 bahagi 20 sama dengan X. Jadi X anda adalah 9 cm. Okey. Habis untuk bahagian pertama kita belajar hari ini adalah mencari luas segitiga, segi empat selari dan lelayang lah. Okey, saya akan sambung untuk trapezium untuk next video. Okey, saya harap anda faham dan cuba buat. Okey, satu peringatan, pastikan anda tulis rumus lah. Okey, tulis rumus. Kalau anda tulis rumus, anda lebih faham. Okey, nanti kalau buat soalan segitiga, tulis rumus segitiga. Okey, nak buat soalan lelayang, tulis rumus lelayang. Nak buat soalan segi empat, okey, segi empat selari, tulis rumus segi empat selari supaya awak ingat rumus itu. Okey, harap semua anak-anak mencuba. Sekian, terima kasih.